Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perkara paling menarik yang kita mau tahu selepas Anwar Ibrahim mengumumkan barisan kabinet baharu beliau ialah apa komen Rafizi Ramli. Rafizi Ramli sejak kebelakangan ini betul-betul lantang mengkritik kerajaan, mengkritik Anwar Ibrahim, sampai ada netizen yang memberikan kata dua. Mereka memberikan nasihat kepada Rafizi, daripada terus menembak Anwar Ibrahim, lebih baik dia mencadangkan. Karena kebanyakan apa yang Rafizi cakap tiada pula cadangan, kata netizen. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau nak kritik, apa kata bagi juga cadangan solusinya. Itu cadangan netizen kepada Rafizi Ramli. Kata mereka, kalau Rafizi ada cadangan, cuba kritikan, cuba juga beri cadangan. Dan cadangan itu pula kena fikir kepentingan negara, juga kepentingan parti sendiri, kata netizen lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas pelantikan ataupun selepas pengumuman kabinet baharu Anwar Ibrahim, apa yang berlaku mengejutkan kita. Ini komen daripada Rafizi. Sama ada Anda suka atau tidak, inilah komen Rafizi. Rafizi berkata, Anwar punya tanggung jawab lebih besar dengar teguran. Dalam hantaran Rafizi ini, saya pun tidak tahu apa yang Rafizi sebenarnya tegur kepada Anwar Ibrahim. Dan ada juga netizen yang cuba menyerang Rafizi. Kata mereka, kalau betul Rafizi lebih pintar daripada Anwar, kenapa dia tidak jadi Perdana Menteri? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau betul Rafizi juga hebat, waktu dia jadi menteri sepatutnya ada perubahan yang sudah berlaku, kata netizen lagi. Tuan-tuan, Rafizi berkata Anwar mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk dengar teguran. Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk mendengar teguran supaya episod 16 tahun tak pernah bangkang tidak berulang, kata bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli. Jelas bekas Menteri Ekonomi itu, teguran terhadap Perdana Menteri bukan soal merajuk seperti serangan peribadi segelintir pengkritik terhadapnya. Namun ada juga netizen yang terus menuduh Rafizi sebenarnya merajuk karena kalah di dalam pemilihan timbalan Presiden PKR. Tuan-tuan dan puan-puan, tetapi Rafizi pula menyatakan bahawa golongan muda yang tidak melalui peristiwa 1998 mungkin tidak nampak implikasinya. Kalau naratif merajuk narsisis itu kita pakai balik kepada Anwar pada tahun 1998, lagi sedap orang tembak. 16 tahun dalam kerajaan tak pernah bangkang, tiba-tiba reformasi. Itu dialog yang saya dengar masa muda dulu, kata Rafizi. Sebab jawapan saya dari dulu sampai sekarang sama, kata Rafizi. This is not about Anwar Ibrahim the person. Ini bukan tentang Anwar Ibrahim secara individu, katanya lagi. Ini pasal keruntuhan kredibiliti institusi bila kuasa digunakan untuk selesaikan saingan politik, katanya. Kalau benda itu boleh dibuat pada seseorang timbalan Perdana Menteri, tidak ada seorang pun selamat, kata beliau lagi. Sekarang Anwar jadi Perdana Menteri, lebih besar tanggung jawab dia untuk dengar teguran. Supaya reformasi yang kita jerit sejak 1998 itu bukan tinggal slogan, kata Rafizi. Kalau PKR atau PH pilih budaya defensif, tak jawab isu, tak betulkan kelemahan, pergi serang orang. Itu jalan Najib Razak dulu, kata Rafizi dalam satu hantaran di Facebooknya. Mengulas lanjut, Rafizi berkata penyakit lama berulang kembali apabila sebuah parti itu menjadi kerajaan dan memakai topi pemerintah. Menurutnya, semua perkara berkaitan dengan rakyat dilihat pada kaca pemerintah yang akhirnya mempersoalkan mengapa rakyat tidak mahu ikut. Jelas Rafizi lagi, rakyat tidak ambil peduli. Situasi dalaman sesebuah parti politik namun lebih tertumpu kepada pertimbangan
tentang kehidupan mereka yang bertambah baik atau sebaliknya, kata beliau lagi. Kata Rafizi lagi, rakyat bukan duduk kira siapa merajuk, siapa narsisi, siapa betul. Rakyat fikir satu benda, hidup dia makin senang ke makin sempit, institusi negara makin elok ke makin rosak, kata Rafizi lagi. Malah jangan juga silap, sesuatu isu itu jadi besar bukan sebab saya. Dia jadi besar sebab isu itu dekat dengan rakyat. Sebab ada rakyat yang memang fikir benda sama, cuma tak ada medium, kata beliau. Jadi ini bukan soal Rafizi merajuk atau tak merajuk. Ini soal kerajaan, dan kalau terus lari dari masalah, malapetaka lain pula akan datang. 2 tahun sebelum parlimen bubar pun boleh hangus kalau strategi politik masih sangat-sangat ke laut, tambahnya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada netizen juga yang mengkritik Rafizi. Mereka tertanya-tanyalah, kalau Rafizi menjadi Perdana Menteri, apakah beliau juga akan melaksanakan apa yang dia cakap? Atau dia lagi teruk daripada apa yang dia cakap? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kedudukan Rafizi sekarang ini tidak lebih, tidak kurang, hampir sama seperti kedudukan Mahathir ketika pentadbiran Allahyarham Tun Abdullah Badawi. Waktu itu Tun Abdullah mendapat serangan daripada kem Mahathir. Bahkan kritikan teruk daripada Tun Mahathir. Dan apa yang terjadi? Kritikan Tun Mahathir lah yang telah pun antara sebab yang menyebabkan UMNO kehilangan sokongan majoriti. Karena tiap-tiap hari Mahathir meratib UMNO, seakan-akan UMNO itu tidak pernah berjasa kepada Mahathir. Nah, di sini ada persamaan antara Mahathir dan juga Rafizi dalam soal mengkritik kerajaan atau mengkritik parti sendiri. Akhirnya yang terjadi ialah parti PKR sendiri atau UMNO pada waktu itu ditolak rakyat. Jadi kali ini adakah berlaku lagi ulangan? Kata Rafizi ulangan tentang 16 tahun. Tapi jangan lupa, mungkinkah apa yang Rafizi buat ini juga akan menjadikan ulangan baru kepada benda yang baru, yaitu ulangan kejatuhan sokongan terhadap PKR dan Pakatan Harapan. Jangan-jangan tanpa Rafizi sedari, dialah menjadi punca kepada kejatuhan PKR Pakatan Harapan sendiri. Kemana Rafizi pergi kalau betul-betul Pakatan Harapan tumbang? Masih lagi Rafizi sehebat seperti sekarang mengkritik rakan sendiri? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi.
Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya Anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, Anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan Anda, untuk Anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada Anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya Anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berpikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi Anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.